Nabi kata dah nikmat syurga ni tak pernah mata memandang, tak pernah telinga mendengar, tak pernah terlintas di lubuk hati kita. Nak abang ceritanya, kalau hak boleh terlintas itu bukan nikmat syurga, tak nikmat lagi tu. Tak tahu mana. Hak ni yang Tuhan kurnia pada dia. Betul macam mana kita nak boleh tahu pentafsiran kata Imam Ghazali kalau jelas-jelas tak boleh. Nah. Cuma yang aku dapat ni, yang aku kefahaman yang Tuhan bagi kat dia, apa yang daripada ilmu dia tu lah. Dan apa yang dia boleh, itu je. Ha. Sah dah Imam Ghazali ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma ya kashifal mushkil ikshif 'anna al-hijab an wujuhi hadhihi al-ma'ani wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Faqala Syekh al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Lagi kata Imam Ghazali rahimah radhiyallahu anhu. Tu dalil kata boleh kata radhiyallahu anhu pada ulama-ulama salaf. Kemudian maka tiap-tiap daripada segala bagai itu. Bagai hak mana? Bagai hak atas tu. Segala bagai hak yang dia baca, kita baca itu ni sampai 30 apa tu 40 tu. Mengandung ia atas tiap-tiap daripada segala bagai itu beberapa tafsir. Ada beberapa pentafsiran. Yang tiada boleh ia tafsir itu meliputi tu. Tuan-tuan tulis apa? Meliputi ya? Yang tiada boleh ia meliputi ya? Mari mana bawah bagi lagi kata. Ada dia tulis melimputi. Mengandung atas beberapa tafsir yang tiada boleh ia tafsir tu meliputi ya. Meliputi pengetahuan akan tafsir. Dia kata walaupun dia ada beberapa tafsir tapi pengetahuan kita tak melipu. Wala tuhita bihil fiqrah wala tuhita, dan tidak meliputi akal kita. Maksudnya pengetahuan kita pada pentafsiran yang tu. Melainkan ahli dia. Melainkan Tuhan yang mengetahui akan yang gaib. Melainkan Tuhan lah yang tahu benar yang Tuhan bagi kat kita. Dan yang nyata mengetahui yang gaib dan mengetahui yang nyata. Atau pada kata gaib. Oh, atas tu. Patut ya baca kita jumpa. Hak tengah-tengah tu. Qala musannif rahimahullahu taala. Lagi kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Dan hanya sahaja aku bilang akan yang demikian karamah yang 40 tu aku bilang, aku kira bagi kat hamba lah. Aku nyata aku bilang bagi kat hamba 40 tu. Sekira-kira fahamku, dia tu atas kefahaman dia. Ni cerita dia. Kalau Tuhan tak bagi kat depa, dia tak faham. Ni maksud dia benda-benda ni boleh kat depa, faham tak? Tidak tak faham, nak faham ke mana? Karamah-karamah ni atas faham dia atas faham aku gitulah. Maksud dia mana dia benda ni dia boleh. Cuma tak abang lah. Atas pengalaman aku, dia tak kata lagu tu. Atas faham aku. Maksud Tuhan tak angkat tu wali-wali daripada orang jahil. Tak. Kalau dia main majzub pun, dia main atas rupa gila. Gila pada zahir dia gila. Batin dia tu lain. Maka hak tu kita tak boleh ngaji ke dia. Dia hukum gila. Dia tak sayang. Dia gila. Zahir gila lah. Batin dia dengan Tuhan. Boleh dia pergi gitu.
Tak apalah. Dan Tok Guru, Tok apa, ulama-ulama pun tak bagi kita duduk ni, kita tahu agak orang macam tu. Walaupun di segi dia tu, dia memang, dia wali, di segi batin dia, faham tak? Tapi di segi zahir dia gila. Jangan duk bincang lepak kata. Tapi dia minta doa dia, ketika dia elok, main time dia gila, dia mampu muka hang, dia muih lagu tu, mampu kita muih kita. Nah, perkataan dia, habis tu dia tak orang nak bagi. Boleh faham tak? Gitu. Sebab tu, dia bukan tempat untuk ambil ilmu. Sebab tu, dia atas jalan ilmu. Ulama-ulama ni, apa wali-wali Tuhan ni, Tuhan semua orang-orang alim. Orang yang ada ilmu. Ini sebuah tu lah. Syarat. Dia baru nak boleh jadi guru, boleh jadi mursyid. Kalau majzub, tak boleh. Dia pun diri dia je. Itu orang kat kan? Ha? Dia majzub, itu orang kat tu ni atas. Dia pun diri dia. Dia bukan taraki lah. Dia bukan tarik. Sama api duduk dia nak mengaji boleh tak? Hang mati juta. Mati kita weh. Dia bukan ada tarik. Tak ada kaedah. Faham tak? Dia tak ada kaedah. Dia tak hang mati sejuta. Terbah kita. Sekali buah mula juta lah. Dia tahu orang tu dah 10 tahun mampu kita. Orang Rasulullah sikit-sikit gitu gitu nampak kata dia bukan perjalanan, dia bukan tempat dia. Dia pergi diri dia, itu dia dengan Allah Taala. Gitu. Ini atas kefahaman ni kot dia. Sebab tu Imam Ghazali pernah kata kalau Tuhan tak angkat pada golongan kami mana ulama lah jadi wali Tuhan, tak ada wali Tuhan dalam muka bumi Tuhan. No. Gitu. Yang pendek dia atas kira-kira atas fahamku yang pendek, dia atas fahamanku yang sikit ni. Dan sampai ilmuku takat qadar mana yang aku hurai kat hangpa tu, yang demikian karamah tu, takat mana faham aku hak yang cetek ni, yang sikit ni, dan takat sampai ilmuku yang kurang. Mana takat ilmuku sampai lah. Gitu Ni kalau tak sampai nak hurai kan. No. Dan serta yang demikian itu, demikian 40 tu, serta demikian itu, demikian 40 tu, aku ijmalkan. Mana aku borongkan ijmal tu. Mana sebut atas jalan borong, atas jalan ijmal. Dan aku mukhtasarkan. Mana aku ringkaskan. Hak ni aku borong gitu, dan aku ringkas-ringkaskan. Nah gitu. Dan aku sebutkan akan segala asalnya, asal karamah tu. Cuma dia sebut produk-produk pokok-pokok dia lah. Hak asal-asal karamah tu. Dan akan segala jumlah karamah tu. Karamat tadi ni. Dan jikalau aku tafsilkan, mana aku huraikan, akan setengah daripada demikian karamat itu, nescaya tiada dapat menanggung akan dia kitab ini. Dia kata kalau aku duk tafsir, hurai satu-satu karamah yang 40 ni, dia kata kitab ni tak muat. Tak dapat menanggung kitab ni, mana dia tak boleh muat dalam kitab ni. Kena buat kitab asin weh. Satu bab pula, bab masalah nyata bab karamat awliya ni. Gitu. Tak boleh tanggung kitab ni. Yakni kitab Minhajul Abidin. Bukan kitab ni. Dalam kitab ni, jangan ambil kik-kik tu ya. Dalam kitab Minhajul Abidin ni tak muat kitab ni. Nak bercara buat satu kitab pula, bercara bab karamat awliya lah. Itu ya. Tiadakah engkau lihat dengan mana ketahui? Mana ra'a ada dua. Satu ra'a basariyah, satu lagi ra'a ilmiyah. Nah, betul Nabi kata man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang tengok kemungkaran, tengok dengan mana tahu. Dia tak tengok tapi dia tahu. Masa tahu dengan jalan mana ikutlah. Orang ambil abang kat dia masa JKK. Untuk ngambung tu. Tapi dia bukan menapi mana lah. Dia orang baik, orang menjurus betul orang kat JKK. Hak tak tahu gelulu orang tak angkat JKK. Dia duduk rumah elok, kerja pergi masjid tu. Dia tak tahu. Tapi dia tak nampak. Tapi orang ambil abang, Tok Ngulu, dia tak ada orang duduk menjudi tani. Maksud dia tu mana ra'a, mana nampak. Dia panggil nampak dengan ilmu. Pasal apa? Dengan sebab orang bagi tahu kat dia. Dia kena ambil dia kalau kawan ada kuasa, faham tak? Situ. Tu ra'a dengan makna ketahui. Dalam kitab, tiadakah engkau lihat, tiadakah engkau ketahui akan bahawasanya
ku jadikan akan kerajaan yang selama-lama itu akan satu persalinan. Persalinan ni mana martabat jua. Nampak? Satu salinan jua. Itu jadi satu salin jua lah. Salinan tu. Salin mana salinan jua. Mana satu martabat saja. Kerajaan yang selama-lama tu akan satu salinan dan satu martabat. Dia boleh letak lagu tu. Dan jikalau aku kata Imam Ghazali, aku tu kena pada Al-Ghazali ya. Tafsirkan akan dia, akan kerajaan yang selama-lama itu akan satu persalinan jua tu, nescaya lebih daripada 40 persalinan. Dari apa? 40 persalinan. Apa mana persalinan? 40 pemberian. Persalinan mana pemberian daripada bagai bidadarinya. Tak. Daripada dia sebut ada bagi kerajaan di dalam syurga tu lah. Ada kerajaan dalam syurga. Lepas tu dia sebut sekali itu ya, sekali lalu dia sebut gitu. Dan satu persalinan, mana satu martabat yang Tuhan bagi dalam syurga tu. Dia kata kalau nak cerita bab masalah satu kerajaan tu, bab kerajaan dan satu persalinan tu, satu pemberian yang Tuhan bagi daripada bagai-bagai bidadari apa sangat. Semua benda-benda tu kena bercakap tu 40 pula dalam bercakap bab tu. Tahu tak? Bercakap tu 40 pula. Nah gitu. Tu mengaji 2 bulan tak habis dah ni. Bab salinan. Dan mahligainya daripada bagai bidadarinya dan mahligainya dan pakaiannya dan lain daripada hampar apa dia lainnya tu daripada demikian itu demikian bidadari, demikian mahligai, demikian pakaian tadi, apa dia lainnya? Daripada hamparan kapet merahnya apa semualah. Daripada macam-macam lah yang Tuhan bagi ke persalinan di dalam syurga. Yang Tuhan bagi kerajaan. Merintah ambil, merintah. Nampak tak? Itu. Pergi sana, hak raja tak boleh jadi raja, hak orang tak raja boleh jadi raja. Itu cerita dia. Memang dia, di dunia dia lahir sebagai raja, tak semestinya di dalam syurga dia jadi raja. Mungkin dia jadi ayah jelata. Tapi kalau kata tak semestinya orang yang lahir dalam dunia ni bukan rakyat jelata, dia kekal sebagai rakyat jelata, boleh jadi Allah Ta'ala angkat dia jadi raja dalam syurga lah. Ni Tuhan bagi. Dia lah. Ikutlah kemuliaan-kemuliaan Tuhan bagi masing-masing. Kerana mereka ni ganti khalifah Tuhan yang benar lah. Tuhan bagi. Oh, hak di sana lebih kekal pada sini. Wala darul akhiratu khairun wa abqa. Nah, dan dari akhirat lebih khair, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Tak ada apa pun dunia ni. Hak Tuhan belaka. Allah. Qala musannif rahimahullah. Lagi kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Kemudian maka tiap-tiap daripada segala bagai itu, segala jenis 40 tu lah. Segala bagai yang kita bercakap 40 tu. Mengandung ia atasnya, atas tiap-tiap daripada segala bagai tu, beberapa tafsir. Tiap-tiap satu bagai tu ada beberapa tafsiran dia pula. Bab kelebihan ni. Yang tiada boleh ia tafsir tu meliputi pengetahuan akan dia. Ni dia tanya tadi meliputi tu. Meliputi pengetahuan akan dia, akan tafsir tu, melainkan Tuhan yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Melainkan Tuhan lah yang tahu hak gaib, yang tahu hak nyata. Dan iaitu Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata tu, yang menjadikan dia kan yang gaib dan yang memakaikan dia. Memakaikan dia itu memakai akan dia. Tapi kalau ikut Ustaz Khairul, Baba Khairul lah, Gajah Teriak dia kata hak ni bukan memakai, kata dia, memiliki akan dia.
yang menjadikan dia dan yang memiliki akan dia. Hak Rumi dia tulis apa? Hak Rumi memakai apa? Tak ada. Oh, tak tahu ni. Apa ni? Ada kata dia lah. Ada yang kata membagai akan dia. Tuhan yang menjadikan dia dan memakai. Ni tulis ni memakai lah. Kalau itu akhirnya dia kata yang memiliki akan dia. Dia lah. Nampak tu dah. Tuhan yang menjadikan dan yang memiliki akan dia. Ada yang kata yang membagaikan, yang membuat bagai-bagai jenis, menjenis-jeniskan dia. Ya Allah. Tak apa, kalau ikut mengaji Ustaz Khairul, dia kata gitu. Hak tu ya, yang penting ke mengaji tu je. Pasal apa? Pasal nak ambil daripada mulut. Bukan dalam mulut. Kadang kitab ni cetak, biar maklum lah, benda cetak tulis dengan komputer lah. Kita tulis surat apa rasmi 4 baris, bukan baris, 3 perkara ya. Nombor 1 kadang nombor apa dah. Lepas tu nombor 2. Nak bahas penting tu pun silap. Orang bagi kat bawah cek. Tak kena ubah lagi. Tu baru 4. Berapa baris lah. Surat rasmi bukan jela ke perangan tulis novel. Tu pun silap, ni tambah tulis buku biasalah silap tu. Kadang-kadang kes silap ni lah yang kita perlu pada mulut guru lah. Gitu. Ini Zahid. Wallahu a'lam. Qala musannaf rahimahullahu ta'ala. Dan kat ni kita laju sikit tak apa. Tak ada masalah apa ni. Dan lagi kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Dan apa tempat sangat berkehendak bagi kita pada mengetahui akan demikian itu demikian 40. Apa tempat? Mana apa tempat ni? Kalau kita cerita cara-cara mudah bahasa kita, hang duk gaduh apa nak reti 40 tu. Hang buat bagi dapat sudah tu. Anugerah tu hak Tuhan lah. Bukan dia tempat apa tempat ni apa hang duk kisah apa? Bukan dia kerja hang macam itulah. Bukan dia kerja hang duk pergi duk mengetahui 40 dia. Tak tahu pun tak apa pun. Gitulah makna dia. Apa tempat? Bukan dia tempat duduk ketahui masalah nak balas tak balas itu hak Tuhan. Hang buat bagi boleh dah tu kerja kita. Nampak tak? Situ. Mengetahui akan demikian yang 40 tu. Padahal Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Tak ingat ayat apa siapa abang? Ayat apa abang? Surah apa? Juzuk 28. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Afaman kana, bukan dia no. Bukan tu sama dia. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Amal ladzina amanu fa ya'lamu. Surah apa tu? Man kana mu'minan kaman kana fasiqan. Jerah. Ni ayat jerah lah. Wala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lah. Iyalah. Jadah tu pasal lagu duk ingat. Rupanya duk tahu jadah tu. Sudah jadah ayat ingat. Tu boleh cari ni yang lemak. Baik. Arti firman Allah Ta'ala. Maka tiada mengetahui seorang jiwa pun. Fala ta'lamu nafsun. Tidak mengetahui oleh satu-satu jiwa. Gitulah. Oleh seorang jiwa pun. Ma ukhfiya lahum. Mengetahui akan barang. Ma tu. Jadi mafhum tu. Akan barang yang. Apa barang yang? Dia di situ dia apa? Enggak, barang yang. Ma terjemah pada ma tu, bukan orang. Kalau man ialah. Fala ta'lamu nafsun. Hak sahnya tulis gitu Hak sahnya wala'allahu shawab, barang yang bukan orang. Apa barang yang tu? Mana balasan. Fala ta'lamu, tiada
mengetahui oleh satu-satu jiwa. Seseorang lah tu lah. Mengetahui apa? Akan barang, akan ma tu lah. Ukhfiya lahum. Apa barang tu? Balasan lah. Yang disembunyikan mereka itu. Yang disembunyikan bagi mereka itu. Lahum, bagi mereka. Bagi nafsun tu. Daripada, apa dia barang tu? Min tu orang mengaji, bayan pada kata ma. Min qurrati a'yun, daripada sejuk mata hati. Segala mata. Sejuk segala mata. A'yun tu. Sejuk segala mata. Jaza'an bima kanu ya'malun. Akan balas. Ataupun akan balasan. Bima, dengan barang yang. Ada dengan. Tak ada buh. Terjemah pada ba. Dengan barang yang ada mereka itu mengamalkan dia. Mana mengerjakan dia. Balasan akan mereka itu. Akan balasan dengan barang yang. Itulah. Barang yang ada mereka itu mengamalkan dan mengerjakan dia. Nak abang kata, kita tak mengetahui perkara yang Tuhan kurniakan kepada seseorang, kepada orang yang macam tu lah, orang wali-wali Tuhan ni lah. Yang Tuhan sembunyikan bagi mereka daripada sejuk mata hati dengan balasan apa yang mereka buat. Kita tahu lah. Itu pentak bersilang tu, dia kata kalau nak ikut nak faham, kena buat kitab pula. Tu cerita dia. Artinya, maka tiada mengetahui seorang jua pun akan barang yang disembunyikan. Mereka itu daripada sejuk mata, sejuk segala mata, akan balasan dengan barang yang ada mereka itu amalkan. Habis. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ia Rasulullah, khuliqa fiha. Baca dengan majhul. Pasal apa? Dia tak ada dia tak ada fa'il dia dah. Ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Boleh? Khuliqa fiha ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Gitu. Artinya, arti sabda Nabi, dijadikan di dalam syurga. Jadi apa? Jadi akan. Tu barang tu. Ma tu. Maf'ul tu. Jadi akan beberapa nikmat. Yang tiada pernah dilihat oleh mata. Ma la ainun ra'at. Yang tak pernah dilihat oleh mata. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Wala udhunun sami'at. Wala khatara ala qalbi bashar. Dan tidak pernah terlintas atas hati manusia. Nampak tak? Nabi kata dah nikmat syurga ni, tak pernah mata mandang, tak pernah telinga mendengar, tak pernah terlintas di lubuk hati kita. Nak abang ceritanya, kalau hak boleh terlintas itu bukan nikmat juga, tak nikmat lagi tu. Tak tahu mana. Hak ni yang Tuhan kurnia pada dia. Macam mana kita nak boleh tahu pentafsiran kata Imam Ghazali kalau jelas-jelas tak boleh. Cuma yang aku dapat ni, yang aku kefahaman yang Tuhan bagi kat dia, apa yang daripada ilmu dia tu lah. Dan apa yang dia boleh, itu je. Sah dah Imam Ghazali ni. Lepas tu tutup menakan saya. Ada hidup sampai kelau ni. Mengaji Mekah. Dulu buka pondok tak. Lepas tu tutup. Dia kampung dia. Lepas tu hidup di Brunei. Dia hidup gila ni. Kat 90 dah. Dan nak buat syakadi. Anak murid apa? Anak murid syakadi. Anak murid Syekh Yasin apa ni. Dia memang mengaji Syekh Yasin. Memang Darul Ulum. Dia kata apa? Dia kata. Dia pernah kata. Dia kata takwa. Kalau Allah Ta'ala hukum Imam Ghazali kata tak kena, misal lah kita kata dia tak. Lepas tu takdir kata dia. Kalau Tuhan hukum Imam Ghazali kerana tak kena, dia tak orang sanggup masuk syurga, masuk neraka kali Imam Ghazali sampai tu.
Yakin penuh. Nak buat tertinggi, dia kata topal laut ilmu Imam Ghazali. Ni geng-geng Majlis Mekah. Dia bukan apa, nak cerita yang kata limpah ruahnya apa? Ilmu Imam Ghazali ni. Hujatul Islam. Budak-budak Mesir kutuk itu Imam Ghazali tak kena. Orang Majlis Mesir tahun 1, tahun 2 kutuk kan. Nampak? Ni geng-geng Majlis Mekah. Dia kata tak orang sanggup masuk dengan akal kali Imam Ghazali. Dia tahu dah. Depa pasal depa bila depa mengaji kita Imam Ghazali, depa yakin penuh ilmu Imam Ghazali memang laut. Dia tak panggil Hujatul Islam. Ni tak? Baharul apa? Ilim dia. Orang yang banyak ilmu dia. Walau ni. Imam Ghazali. Alim fiqh tu dah. Ulama fiqh baru jadi ulama sufi. Sampai kira terkenal dia tu sebelah fiqh, sebelah sufi ni sampai terpadang ke fiqh dia tu dah. Sampai tahu tu. Tidak oleh ulama fiqh, memang ulama fiqh besar. Dunia ulama fiqh dunia. Bukan ni. Ulama fiqh besar. Lepas tu baru naik jalan sufi, sampai tenggelam dia sampai tahu tu. Tapi alim duduk belakang-belakang dari segi apa syariat zahir dan syariat batin. Semua. Dia salah seorang daripada ahli falsafah asal. Orang yang membahagikan ulama i'tiqad tauhid kemas tu Imam Ghazali ya. Ini apa yang tak boleh Imam Ghazali. Tu kata blok sungguh Hujatul Islam. Dan perkataan dia berkata sebelum Imam Ghazali keluar dalam kitab Ihya, tak pernah lagi ulama keluar dalam kitab-kitab perkataan yang seumur Imam Ghazali ni ya. Sampai ada orang kata Imam Ghazali gila, sampai tahu. Bila lama-lama ulama mengaku kata keilmuan Imam Ghazali selepas pada tu dah. Tengok kita. Sebab tu ada tok guru ulama pernah kata kalaulah dalam dunia ni terhapus habis segala kitab. Tak ada habis dah. Terbakar, terhapus dah segala kitab. Jalan lagu mana tak ikut tak kira lah. Hanya yang tinggal Ihya Ulumuddin, maka depa kata daripada Ihya ni boleh pecah, boleh buat banyak mana yang kita ada lah ni daripada Ihya boleh pecah kita lah. Sampai tu. Tu Imam Ghazali. Allahu a'lam. Qala musannif rahimahullahu taala. Intaha kata dia habis takat tu. Kata apa? Kata Imam Ghazali. Kata Imam Abul Qasim Al-Qushairi. Imam Abul Qasim Al-Qushairi qaddasallahu sirrahu. Ni wali Tuhan lah. Kata dia ketahui olehmu talib lah bahawa ataupun salik bahawasanya setengah daripada orang yang mempunyai karamat. Setengah bahawasanya daripada mana setengah daripada orang yang mempunyai karamat, mempunyai kemuliaan. Ni dikatakan karamat iman ni. Karamah ni ada dua. Samalah amal maksudnya itu panggil karamat iman ni. Sama dengan kasyaf. Satu dia panggil kasyaf kauni, satu lagi kasyaf imani lah. Karamah. Orang yang mempunyai karamat. Apa orang yang bahawasanya besar-besar karamat. Cuba baca hak Jawi itu dikata apa? Ketahui olehmu bahwasanya daripada orang yang mempunyai karamat yang ada ia bagi segala awliya itu iaitu kekal taufik bagi mengerjakan taat dan terpelihara daripada mengerjakan maksiat. Intaha. Gini deh. Ketahui olehmu daripada orang yang mempunyai karamat. Dia hak betul ni gini. Ambil balik. Ketahui olehmu bahawasanya daripada sebesar-besar karamat. Tu betul. Sebesar-besar karamat yang ada ia karamat tu bagi segala aulia. Bukan orang yang mana sebesar-besar.
Pasal dia ambil daripada hak Arab. Wa'lam min ajlil karamati allati takunu lil awliya'i dawamut taufiqi lit ta'ati wal ismatu anil ma'asi wal mukhalafati. Tu hak Arab lagi tu. Hak Arab ni. Sebab tu dia di sini dia berbual orang yang dah. Kalau ikut dalam hak Arab, Imam Qushayri kata dalam kitab dia tu, wa'lam min ajlil karamat allati takunu lil awliya. Gitu. Imam Qushayri kata, wa'lam, ketahui olehmu antakuna min jangan letak kena tengok dunia lah ni. Min Arab dia min ajli, jim ni min ajlil karamat allati ni takunu lil awliya'i dawamut taufiq lit ta'at wal ismatu anil ma'asi wal mukhalafat. Behar jadi wa'lam min ajlil karamah. Hak ni hak betul lah. Hak tanah dia tulis apa dia kata? Orang yang ketahui olehmu bahawasanya orang yang mempunyai karamat. Bukan orang yang tak ada. Wa'lam, ketahui olehmu min ajlil karamat. Ajli ni mana kebesaran, daripada sebesar-besar karamat allati takunu li awliya, yang dikurniakan kepada wali-wali lah. Dawamut taufiq, ialah berkekalan taufik li ta'at, bagi buat ta'at. Sambung balik tu wal ismatu ataf pada kata dawamu. Wal ismatu anil ma'asi wal mukhalafat, dan terpelihara daripada maksiat-maksiat dan benda yang menyalahi ta'at lah ya. Apa kena pukat tu orang ni. Tu. Ambil ubah sikit tu. Ubah sikit tang tu. Pasal ada perkataan Imam Qushayri ni. Ketahui olehmu bahawasanya setengah. Begitu kita nyak tu balik pada setengah lah. Pasal apa? Kita ambil pada min. Min li tamain lah. Min ajlil karamat. Daripada sebesar-besar karamat. Gitu. Daripada sebesar-besar karamat. Apa karamah yang kita minta ni? Jalan atas ayak terbang atas angin tu karamah kita minta. Betul tak? Tak. Tapi Imam Qushayri kata sebesar-besar karamat yang Tuhan bagi pada wali-wali Tuhan ni apa dia? Paling besar. Ni dia panggil karamat imani. Makna dia ni paling besar. Dawamut taufiq, sentiasa diberi taufik, beri kekuatan ataupun keupayaan. Tuhan menjadikan dia kekuatan li ta'at, bagi ta'at. Ni paling besar karamat. Bukan senang. Kita mengaji pun kena tuang weh. Pasti Tuhan tak buat taufik untuk sentiasa dawamut taufiq li ta'at. Ketaatan tu Tuhan tak bagi sentiasa. Nampak tak? Dawam. Wal ismatu atau pada dawam. Dan wal ismah pemeliharaan daripada segala maksiat dan segala yang menyalahi syarak. Ni Tuhan bagi. Ni paling besar taat. Paling besar
Karamat ini kata Imam Qusyari. No? Kita ada terbang angin nak faham. Boleh hak tu Ya. Tengok tu guru nak cari hak tu dulu. Mampu. Gitu Dia tak nampak hak sentiasa dawam tu. Nampak? Situ. Itu besar-besar karamat kemuliaan. Dia kata gini. Cuma ubah tang tu dah. Karamat yang ada ia karamat tu bagi aulia iaitu karamat tu kekal taufik dawam tu sentiasa kekal lah. Taufik bagi mengerjakan taat. Khuliqal qudratu ta'ah lil abdi. Itu makna taufik. Ini taufik ni makna ja'alallahu fi'la ibadihi muwafiqan lima yuhibbu wa yardah. Ja'alallahu fi'la ibadihi muwafiqan lima yuhibbuhu wa yardahu. Tulis kat tu. Boleh faham? Ni makna taufik. Menjadi oleh Allah Ta'ala perbuatan hamba tu muafakat berbetulan dengan apa yang Tuhan kasih dan Tuhan suka. Tuhan redha. Itu makna taufik. Apa yang Tuhan kasih, apa yang Tuhan suka. Itu makna taufik. Khalqu qudrah ta'ah lil abdi. Boleh juga ni. Khalqul qudrah ta'ah lil abdi, mana menjadikan kekuatan ketaatan bagi hamba, samalah. Boleh juga. Dua-dua boleh dua pentakrifan. Boleh dua takrif. Hak ni ada doa Nabi. Allahumma wafiqna lima tuhibbuhu, Allahumma wafiqna lima yuhibbuhu wa yardahu minal qawli wal amali, yang kita dah baca dah. Ni itu hadis Nabi. Hak tu saya terima tu. Kita tulis. Tapi kena ingat apa ni tak saya baca lagi, saya baca dalam dari menutup mana tiap-tiap kali tutup tutup malis kan. Saya baca doa tu kok terlupa lagi tak ingat balik lagi balik. Kok terlupa. Kadang-kadang bila my time dia kita ni tak lagi lepas pada tu tak lagi dia jadi nyem. Dia tak nampak. Memang hak tu dia terima tu. Daripada ni Ustaz Din tu dia bagi, memang dia bagi. Maka kita dia ambil dia tak nak baca doa apa tutup. Dia tak baca doa ni. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tardahu, Allahumma wafiqna lima yuhibbu, Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tardahu minal qawli wal amali fi ta'atika ya arhamar rahimin. Tu yang kita baca dulu dah. Doa tu untuk ini taufik ya, memang Nabi minta. Habis. Dah. Mengejar dia tu iaitu kekal taufik bagi mengerjakan taat dan terpelihara daripada mengerjakan maksiat. Intaha. Habis dekat tu kata Imam Qusyari. Itulah mana kekal taufik tu dinamakan istiqamah. Maka kekal dalam taufik, kekal taufik buat taat tu, itu dia panggil istiqamah, yang mana Nabi kata al istiqamatu khairun min alfil karamah. Istiqamah tu lebih baik daripada 1000 karamah. Tu dia kata gitu. Itu mana kekal taufik tu. Itulah ni kekal taufik tu. Dinamakan istiqamah. Itu dia panggil istiqamah. Istiqamah. Maka iaitu istiqamah tu terlebih baik ia istiqamah daripada 1000 karamah yang menyalahi adat. Karamah yang lebih baik daripada karamah yang menyalahi adat. Apa menyalahi adat? Jalan tayak, terbang angin, mandi tak basah, kan tak kenyang. Itu menyalahi adat belaka. Allah. Perkara yang menyalahi adat kan. Baik. Seperti kata setengah daripada arif, al-istiqamatu.
khairun min alfi karamatin. Karamah yang menyalahi adat. Artinya bermula istiqamah itu terlebih baik daripada 1000 karamah. Karamah mana kena tulis? Karamah kerana karamah yang menyalahi adat. Kerana terkadang dianugerahkan karamah yang menyalahi adat akan orang yang belum sempurna baginya. Bagi orang tu istiqamah. Nampak tak? Dia belum sempurna istiqamah tapi Tuhan bagi dah menyalahi adat kat dia. Besar ya. Kita ada bahasa hak tu besar dah. Kadang-kadang orang yang belum sempurna istiqamah dia Tuhan dah bagi dah kat dia. Benda menyalahi adat. Tengok-tengok jalan hujan tak basah dah. Kita duk ukur kot tu boleh. Padahal dia boleh sempurna istiqamah dia, tapi Tuhan dah bagi dah. Istiqamah mana? Karamah yang menyalahi adat ni. Orang dah bagi dah. Sikit. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Kata Syekh Ibnu Ibad. Ni dalam syarah mana? Rahimahullahu ta'ala di dalam syarahnya. Syarah matan Ibnu Ibad lah. Bermula karamah yang sebenarnya itu hanya iaitu hasil ia istiqamah. Itu karamah yang sebenar kata dia. Hasil ia karamah, istiqamah. Dan sempurna kepada kesempurnaan. Dan sampai kepada kesempurnaan. Iaitu apa dah? Musyahadah Allah Ta'ala. Sampai kepada kesempurnaan. Apa kesempurnaan? Hakikat kita nak jalan perjalanan ni. Kita musyahadah Tuhan tu paling sempurna dalam perjalanan kita. Nampak? Salik. Tujuan kita. Paling sempurna ialah musyahadah tu Tuhan. Sentiasa memandang Tuhan. Betul orang yang sampai pada musyahadah tidak ada zikir lah. La zikra ba'dal musyahadati. Itu kata Imam Sya'rani lah. Tidak ada zikir selepas daripada musyahadah. Kerana zikir ni kerana nak mengingat hati hak lupa. Ni Imam Sya'rani sebut. La zikra. Baca zikra. Ba'dal musyahadah. Musyahadati. Dah ni dal. Tidak ada jenis zikir. Ni la apa? La nafi jenis. La zikra. Tidak ada zikir selepas ada musyahadah. Tak ada lah. Kerana zikir ni nak ingat hati yang lupa. Mula buat dengan mulut lah. Tu pun nak buat mulut, hati tak jalan pun. Dia boleh mulut je. Hati tak jalan pun. Dah hati jalan sentiasa nak zikir. Maksudnya setiap sentiasa mana Allah Ta'ala. Itu paling sempurna. Karamah yang sempurna, karamah yang paling ini kata Ibnu Ibad dalam syarah hikam dia tu dah. Karamah yang sebenarnya, apa dia karamah yang sebenar? Yang pertama ialah hasil ia istiqamah. Dia dapat istiqamah lah. Dalam buat apa satu amalan dia istiqamah, itu karamah. Hak yang sebenar. Dan yang kedua ialah sampai kepada kesempurnaan. Apa sampai pada sempurna? Apa yang sempurnanya dalam perjalanan ni? Musyahadah Tuhan. Itu paling sempurna. Habislah. Itu karamah yang sebenar. Hak jalan atas angin menyalahi adat tu lah. Iblis laju lagi, syaitan laju lagi dah kita. Jin laju lagi dah kita. Menyalahi adat. Dia pun bukan payah pakai. Kita ada lagi material perhubungan lah. Dia tak ada lah. Cakapnya tak payah pakai material dah. Maksud dia cakap tu. Maksud gelombang lepas tu boleh pergi dah. Faham tak? Gitu. Kita kena pakai material lagi walaupun tak ada wayar lah. Kita cakap gitu lah. Tuju nak kosot hati lah. Nak cakap dengan Zemi. Halo Zemi, buat apa? Bila ada dulu tidak. Tak nak pakai lah. Tu. Tak pakai lah. Dia duduk betul-betul. Saya duduk kedah. Tapi tak ada material. Faham? Mungkin satu hari sampai. Allahu'alam. Tapi kita nak dan tak dan tau. Jangan bagi dan lah. Itu zaman Ya'jud Ma'jud. Wah. Tak pun zaman Dajjal. Sikit. Ambil 2 baris je. Qala musannif rahimahullah.
Bermula tempat kembalinya istiqamah itu kepada dua pekerjaan. Tempat kembali istiqamah tu kepada dua pekerjaan. Apa dia? Dua pekerjaan tu. Pertama, sah iman akan Allah Azza wa Jalla. Kembali istiqamah kepada itu. Sah iman akan Allah Azza wa Jalla. Makna dia yakni iman dia tu lurus, ikhlas kepada Allah Ta'ala betul-betul. Itu makna tempat nak kembali istiqamah. Nak jadi istiqamah dia kena sah tu dulu. Sah iman kepada Allah. Makna iman dia lurus ke Tuhan. Makna sah iman akan Allah Azza wa Jalla ni makna dia lurus, ikhlas iman dia tu kepada Allah Ta'ala betul-betul. Itu makna gitu. Dan yang kedua, tempat kembali istiqamah ni, kata dia mengikut akan barang yang didatangkan dia akan barang tu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengikut barang yang didatangkan. Mengikut tu pada zahir dan batin. Nampak tak? Takluk situ. Mengikut tu pada zahir dan batin. Zahirnya halal haram. Tu zahir. Ikut pada zahir mana ikut halal haram. Zahir kena kepada syariat dan batin kena kepada hakikah. Nampak tak? Di situ. Jadi nak abang kata kalau orang tak buat hak zahir, dia nak pulun hak hakikat, hak batin saja, tak sampai istiqamah lagi. Faham tak? Kalau orang pulun hak batin saja, tak main hak yang syariat saja, hak yang zahir saja, hak batin tak buat, tak sampai juga. Faham tak? Maksudnya tempat kembali istiqamah pada dua. Satunya lurus dengan Tuhan, yang kedua lurus mengikut apa yang Nabi bawa. Nah, mengikut tu pada zahir dan pada batin. Apa batin? Yakni sifat-sifat yang terpuji dan hilangkan sifat yang terkeji. Sifat Nabi lah yang membinasakan amal kita. Sifat-sifat terkeji tu macam riak apa semua, itu kena kepada batin. Hak yang zahir ni kena kepada halal dan haram. Boleh faham tak? Situ. Kena ikut situ. Maka wajib atas kita, qala musannif rahimahullah ta'ala, maka wajib atas hamba itu bahawa jangan ia loba. Mana jangan duk pulun. Loba bahasa di sini panggil apa? Pulun. Jangan duk loba melainkan atas keduanya. Kedua mana? Kedua pekerjaan. Kedua pekerjaan ni mana? Yang pertama, lurus iman dia kepada Allah. Yang kedua, mengikut atas jalanan Nabi. Nampak tak? Jangan duk pulun, jangan duk loba, jangan duk kalut hal lain, melainkan dua perkara ni sahaja. Wallahu alam. Jadi qala musannif rahimahullahu taala, ada pun karamah yang pada makna menyalahi adan itu, maka iaitu tiada kebilangan. Wallahu taala ala wa alam. Dan ada pun 36 bait tanda tentu.